Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allah yang terlebih ketahui dengan ini rumus. Ini rumus. Allah Ta'ala yang tahu apa makna Alif Lam Ra. Maksud dia hanya Allah yang tahu. Kita ni kalau Allah tidak bagi tahu, Nabi tidak terang, kita tak tahulah. Kita tahu ni yang diberitahu. Bila tak diberitahu, kita tak tahulah. Sakat tu je kita. Banyak lagi ayat-ayat. Nun, Sad, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Ni ayat-ayat ni kita serahlah pada Allah apa maksud dia. Dan ada juga ulama-ulama mentafsir. Kalau kita tengok ada juga mentafsir. Yang lebih mudahnya kita tafsirlah ayat-ayat yang lebih banyak. Banyak lagi lepas pada tu. Ayat-ayat yang begini kita baca dan kita yakin dia ayat Quran. Tak boleh nak tolak jadi kafir. Cuma maksud apa dia? Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah Ta'ala yang tahu apa kehendak dan maksud ayat ni. Baik. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Ini kitab. Ini kitab. Apa dia ini kitab? Quran. Selalunya bila Allah sebut ayat begini, Allah nak cerita tentang Quran. Alif Lam Mim, dzalikal kitab la raiba fih. Ini kitab tidak ada ragu-ragu. Alif Lam Mim, tanzilul kitab min rabbil alamin. Turunnya kitab ini daripada Tuhan sekalian alam. Maknanya cukup besar keyakinan kita bahawa kitab ini dari Allah. Bila orang tak percaya kitab ni daripada Allah Ta'ala, itu masalah. Kerana banyak buku-buku tapi tak sama dengan Quran. Quran kitab Allah. Yang kita baca kalam Allah. Yang kita mengaji kalam Allah. Sebab tu yang paling mulia sekali dalam dunia ini ilmu Quran. Dan dalam Quran ada cukup lengkap sempurna. Dengan ilmu tauhidnya, ilmu fiqahnya, ilmu akhlaknya, ilmu politiknya, ilmu perniagaannya, ilmu rumah tangganya, ilmu pertaniannya, ilmu industrinya, ilmu sainsnya ada dalam Quran. Bahkan dalam Al-Quranul Karim cerita tentang kehidupan selepas daripada mati. Keadaan dalam kubur dan suasana kubur. Quran cerita kita ketika kita bangkit daripada kubur. Kesengsaraan di mahsyar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita dalam Quran tentang syurga dan betapa nikmatnya syurga, tentang neraka dan betapa azabnya neraka. Sempurnalah kita bila kita belajar Al-Quranul Karim hidup. Bahkan Ramadan yang kita sedang berada sekarang, kalau bukannya Quran, bukan sebab Quran, Ramadan dia macam bulan-bulan biasa. Allah sebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan padanya Quran. Nak cerita mulianya Ramadan kerana Quran. Hari ini kita berada di 27 Ramadan. Terlalu sekejap. Ramadan akan tinggalkan kita 2 hari atau 3 hari lagi. Tak tahulah kita Ramadan lagi akan datang sempat ataupun tak sempat. Tentu orang-orang yang nikmat melakukan ibadat, terasa nikmat bulan Ramadan Al-Mubarak, dia rasa sedih, dia rasa sayu hati. Ramadan akan meninggalkan. Walaupun kita lapar, tak makan, tak minum di siang hari, tapi nikmat berpuasa yang Allah Ta'ala bagi di bulan Ramadan tak boleh nak dibandingkan dengan segala benda. Hanya orang beriman je tahu. Bahkan bila kita tengok suasana kita ada di bulan Ramadan, kita dapat bayang
ketika kita luar di bulan Ramadan, kita terbayang betapa meriah, tenang, aman, tenteramnya bulan Ramadan. Bulan apa? Bulan diturunkan Quran. Tapi bulan Ramadan Al-Mubarak, dia tak duduk dengan kita sentiasa. Dia akan berakhir. 2-3 hari lagi Ramadan akan berakhir. Tapi Tuan Ramadan tu sentiasa bersama dengan kita. Apa dia Tuan Ramadan? Quran. Quran. Kalau kamu nak betapa tenangnya hidup kamu, betapa lapangnya hidup kamu, betapa tenteramnya hidup kamu, kamu kena bersahabat karib dengan Quran. Mengaji dan gali isi kandungan Al-Quranul Karim. Alhamdulillah kita pun sama. Mudah-mudahan macam orang-orang lain juga. Ada masa kita dengan Quran. Macam hari ini sejak puluhan tahun dulu kita mengaji isi kandungan Quran. Kita belajar isi kandungan Quran. Saya yang mengajar ni pun belajar. Maksudnya kelebihan mengajar ni dia tambah ilmu. Seperti mana kelebihan belajar juga. Orang yang mengaji, ilmu dia bertambah. Orang yang mengajar, ilmu dia bertambah. Dia tak macam harta. Tak macam harta. Nah itu. Bila orang bagi pada kita, kita ada. Yang bagi habis. Tapi ilmu, kita mengajar, kita bertambah ilmu. Jadi biarlah kita ni lebih bersemangat dengan Quran selepas daripada Ramadan. Jangan kita mati. Ada ayat-ayat yang tak pernah kita dengar sekali pun. Apa yang Allah nak beritahu pada kita. Walaupun kita tak mampu ingat satu persatu, tapi sekurang-kurangnya kita pernah dengar daripada awal tafsir Quran sampai habis. Cuma masalahnya satu, pada kita tak istiqamah. Hak tu kena berubatlah, penyakit tak istiqamah tu kena berubat. Nah gitu. Dia macam-macam dengan Quran ni, dia nak ganggu kita. Macam bulan Ramadan lah. Hak nak ganggu kita tu macam-macam. Dalam duk jaga tu adalah gangguan-gangguan yang menyebabkan kita tak ada nak baca Quran. Dalam duk jaga-jaga tu tertinggal, kena tinggal juga tarawih. Adalah ganggu dia jadi kalut. Saya pun sama. Hak jenis ganggu-ganggu ni banyak. Ada, hak jenis ganggu-ganggu ni banyak. Tambah kita ada kerja lagu tu, lagu ni, macam tu, macam ni. Jadi kadang-kadang kita hilang fokus bulan Ramadan. Kau sikit-sikit tak apalah. Kau semalam 2 kau apa semua, kalau tiap-tiap malam dia hilang habis. Sampai kita tak rasa dah bulan Ramadan ke bulan tak Ramadan ke sama je, rugi besar lah kita. Sama juga kita nak istiqamah tamatnya belajar tafsir ni. Dia banyak gangguan. Bila mari hari nak mengaji tu dia ada gangguan macam-macam. Kenuri. Tu gangguan nombor 1 sekali. Kenuri. Gitu. Bukannya tara mana sangat pun kenuri ni. Tapi dia yang buat kalut. Gitu. Kenuri makan pukul 12. Makan pukul 12 hari tu tak mengaji dah. Pasal apa? Ada kenuri. Ada kenuri. Tu cerita dia. Tu bila lah nak tamat tafsir tak tahulah. Gitu. Sakit kadang-kadang gangguan juga. Anak cucu kadang-kadang gangguan juga. Ada. Anak cucu lagu tu, lagu ni, apa semua kelang. Itu. Tu banyak gangguan-gangguan kita, halangan-halangan kita. Kita nak meneruskan belajar isi kandungan Al-Quranul Karim. Tapi patutnya kita rasa rugi bila kita tertinggal 1 ayat, 1, 2, 3 ayat, kerana tak ada siapa dah yang nak tolong ajak pada kita. Quran ni dia tak macam buku-buku yang lain. Beli, kita balik baca di rumah. Tak, dia kena belajar, kena mengaji. Nabi kita SAW, Allah boleh bagi terus faham terus Quran dalam dada Nabi SAW. Ingat terus. Tak, Allah hantar Jibril alaihissalam. Bulan-bulan Ramadan begini, Nabi bertadarus dengan Jibril alaihissalam. Pun Nabi SAW Allah hantar tok guru bagi dia. Mari kita ni pula mengaji tak mahu ada tok guru. Nak pandai sendiri. Jangan.
ngaji. Nah itu. Baik. Ini Quran, kitab yang telah kami turun akan dia kepada engkau. Hai Muhammad, kalau kamu nak tahu hai Muhammad, Quran yang kami turunkan kepada engkau ini supaya engkau keluar akan manusia daripada kufur kepada nur iman. Hai Muhammad, kalau kamu nak tahu kami turun Quran ni pasal apa? Supaya engkau keluarkan manusia daripada zulumat, daripada gelap, ilan nur, kepada cahaya. Kufur itu gelap, iman itu cahaya. Ini peranan Quran. Hei Muhammad, kami turunkan Quran kepada engkau. Kerja Quran ini mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Maknanya orang yang tak dapat petunjuk Quran, dia hidup dalam gelap. Orang yang dapat petunjuk Quran, dia hidup dalam cerah. Kita hidup ni perlu kepada cahaya. Malam-malam, bila malam gelap, kita buka lampu. Tidak, kita tak boleh berjalan, kita tak boleh buat kerja sebab tak ada cahaya, gelap. Siang hari Allah bagi cahaya matahari, terang benderang. Jadi bagi orang yang tak ada Quran dalam hati dia, hidup dia dalam kegelapan. Segala-galanya meraba-raba. Akidah dia teragak-agak, ibadat dia pun pakai meraba gitu saja. Semua dia buat pakai meraba. Kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Nur. Al-Quran ini nur. Petunjuk. Jadi kalau kamu nak terang, kena belajar Quran. Kalau nak bagi hati kamu bercahaya, kena mengaji Quran. Kalau letak Quran di tepi, hidup kamu dalam kegelapan. Gelap-gelaman hidup kamu. Itu. Baik. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid, dengan suruh Tuhan mereka itu. Biizni rabbihim, dengan suruh Tuhan mereka itu. Apa dia? Dengan izin Tuhan mereka itu. Dengan izin Allah juga. Maknanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Quranul Karim boleh merubah daripada kegelapan kepada cahaya. Umat ni gelap sebab tak pakai Quran, dan tak jadi Quran tu sebagai panduan. Negara-negara maju walaupun berteknologi tinggi, tapi hidup mereka dalam kegelapan. Kenapa? Mereka berpandukan kepada nafsu yang tak terbayang dalam akal. Bahkan hari ini setengah negara-negara maju telah menghalalkan perkahwinan sejenis. Ini hidup dalam kegelapan. Dan banyak juga golongan-golongan ini juga berusaha di tempat kita ni juga nak beri peluang kepada mereka. Kau boleh. Ini nama dia kegelapan. Sudah tak tahu dah yang mana satu betul, yang mana satu salah. Kalau tak mau belajar kat manusia pun, belajar kat binatang pun jadilah. Nah, ini manusia yang gelap. Gelap-gelap manusia ni bukan makna tak maju-maju, tidak. Macam dulu nama jahiliyah. Zaman sebelum kedatangan Nabi, nama zaman jahiliyah. Yelah dulu mereka bela kambing banyak. Ada yang bela unta beratus-ratus, beribu-ribu. Orang jahiliyah dulu. Orang jahiliyah dulu ada ladang-ladang tamar yang luas. Maknanya mereka maju, moden sesuai dengan zaman mereka. Tapi pasal apa mereka panggil jahiliyah? Jahiliyah bukan sebab tak pandai bela lembu. Jahiliyah bukan tak pandai buat ladang. Jahiliyah bukan sebab tak pandai ternak unta. Jahiliyah sebab tak kenal Tuhan. Itu nama jahiliyah. Tak kenal Tuhan, itu nama jahiliyah. Hari ini walaupun negara maju boleh bina teknologi tinggi, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tak kenal, itu nama jahiliyah. Jahiliyah. Itu. Ni baru ada penasihat ekonomi. Tua dah penasihat ekonomi pun tuan pun tahu.
Dia buat kenyataan. Bukan agama tu tak penting, tapi negara lagi penting pada agama. Miring punya bercakap. Nah, ini jahiliah muda ni. Kaya. Nah, hebat, pandai. Bahkan orang pula lantik dia penasihat bagi pandangan-pandangan apa semua, cerdik. Tapi boleh bercakap negara lebih penting daripada agama. Nah, jadi nak selamatkan negara, buatlah apa cara sekalipun. Walaupun terpaksa letak agama di belakang. Siapa yang bercakap? Orang Islam. Nampak macam cerdik, tapi jahiliah. Itu nama dia. Jahiliah ni memang dia maju, tapi dia tak kenal. Dia tak kenal. Ini cerita dia. Berlaku lah ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ni nak mengeluarkan manusia hidup dalam kegelapan kepada cahaya. Kalau kita dulu, ialah kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Mak bapak kita Islam. Tapi kita lalai dan leka. Waktu-waktu muda lalai dan leka, buat apa berasa nak. Apa yang berasa nak buat belaka. Semayang ni, mayang raya je, mayang. Raya awal pergi semayang. Hak lain-lain pakai tak semayang lah. Puasa pun tak. Macam pakaian apa berasa dia nak pakai, dia pakai. Dia tak tanya halal ke haram. Begitu. Hak orang ke hak dia ke, pakai hak dia belakang. Nak tidur bangun pukul berapa lantak. Subuh tak pernah fikir dalam kepala. Gitu. Hidup kita ni macam mana waktu tu? Kita kalau fikir sekali, kita lapang lah, tak ada kalau apa. Tapi hidup kita tak ada makna masa tu. Macam dalam kegelapan. Tak tahu apa, tak tahu akar punca. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala bagi hidayah, bagi petunjuk, kita mengaji. Sekurang-kurangnya seminggu sekali begini disiram dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Akhirnya kita rasa, mula kita ni dulu mati, hidup pelan-pelan. Kalau tak mati pun dekat-dekat nak mati. Hidup pelan-pelan. Dulu kita tak tahu arah hidup dalam kegelapan. Kita mula nampak cahaya sedikit demi sedikit. Itu Quran. Itu panggil syifa. Saya nak terang dulu, Quran ni syifa. Ubat bagi manusia. Manusia kalau tak ada Quran, manusia tak makan ubat dalam hati dia. Macam sebutlah, kalau jenis darah tinggi, makanlah ubat darah tinggi. Cimaneh, makanlah ubat cimaneh. Tapi Quran ni mengubat jiwa-jiwa manusia. Antaranya tauhid. Sampai ke hari ini orang-orang Kristian tertanya-tanya tentang Tuhan. Isa tu Tuhan ke tak Tuhan ke, anak Tuhan ke, salah satu daripada Tuhan yang tiga ke. Hidup dalam tertanya-tanya. Orang-orang Hindu, Tuhan sampai berjuta, bahkan hari ni pun Tuhan duk beranak lagi. Dia pun tertanya-tanya. Maknanya hidup mereka tak tenang, ragu-ragu. Orang Buddha sama, ada yang sembah patung-patung. Hidup tak tenang, ragu-ragu. Tapi bila dapat petunjuk daripada Quranul Karim, mereka mula tenang. Kenapa? Yang sebenarnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan, melainkan Allah saja Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Itu yang sebenar. Alhamdulillah, kita bila Allah bagi hidayah, petunjuk pada kita, Tuhan kita Allah, kita semayang, kita sikit pun tak ada ragu-ragu. Cuma tak khusyuk tu penyakit lalai kita. Ragu-ragu tak ada. Bila diperintahkan kepada kita puasa sebulan, kita terima, dan sedikit pun tak ada ragu-ragu. Betul ke tak betul puasa ni? Tak ragu-ragu. Kita puasa. Bila perintahkan kita mengeluarkan zakat, tak ada ragu-ragu, kita keluar zakat. Cuma ada yang tak mau keluar zakat tu sebab degil dia. Perintah kita mengerjakan haji, walaupun haji ni banyak benda yang kita tak faham. Sampai di Mekah tawaf 7 keliling. Kalau nak tanya pasal apa pergi pusing Kaabah tu,
Habis tawaf pula pergi sa'i. Daripada Safa Marwah, Safa Marwah Safa. Siapa buat lagu ni? Tanya pasal apa? Tu umrah. Lepas tu nak keluar daripada umrah, kena tahlul, kerak rambut sikit. Keluar. Kenapa? Mengapa? Kalau tanya tak boleh faham. Ustaz pun tak boleh terang. Kalau kita tengok wukuf lagi lah. 9 Zulhijjah, semua kena duduk di Arafah. Duduk buat apa? Melepak. Kalau bahasa kita panggil lepak lah. Duduk, gitu je. Aku tanya duduk buat apa? Kau duduk, tak ada. Duduk je pada 9 Zulhijjah. Lepas gelincir matahari, pergi lepak pula malam tu di Muzdalifah. Duduk dalam pagar. Kau duduk. Gitu. Tu haji. Faham tak? Faham lah yang tu amalan haji kita mengaji pun cara nak buat lagu mana. Nak tanya pasal apa yang malam-malam pergi duduk di Muzdalifah ni. Lagi pula lepas pada tu pula pergi duduk di Mina 3 hari. Duduk buat apa? Duduk lah. Duduk. Kau duduk. Tu. Tak. Duduk. Nak baca Quran baca. Nak tidur. Buat keluarlah krepek-krepek amai pada Malaysia tu makan. Ngadak ngak apa semua. Duduklah. Nah dah sekalian. Tapi yang kata Islam ni ada akidah, kita buat benda tu sikit pun tak ada rasa ragu-ragu. Ni perintah Allah, Allah tengok, Allah terima, Allah redha, tak yakin. Dalam hati tu takut satu, takut Allah tak terima. Terjaga. Nak faham, orang panggil kalau macam puasa ni mungkinlah banyak orang boleh hurai. Bila kita berpuasa, usuh-usuh kita berehat, macam-macam lah banyak duk hurai juga kan. Duk hurai. Gitu. Bila kita berpuasa, khasnya bagian darah tinggi, kecil manis, boleh turunkan kadar gula dia. Hurai pula bila kita buka puasa, kita makan buah kurma dulu. Kerana kurma ni manis, dia menjana tenaga awal. Macam-macam lah dia hurai. Beramai orang duk hurai. Ada ramai duk hurai. Kalau sahur makan dulu tutup dengan kurma. Nanti bila kita puasa sampai petang habis makanan, kurma duduk bahagian atas, kurma pula sapak tenaga. Ni asakat saya reti lah. Pandailah duk hurai satu-satu. Dah haji 9 Zulhijjah. Duduk lah. Apa semua. Faham tak? Tak faham. Kalau tanya apa siapa yang pakat satu dunia umat Islam mari duk melepak situ, tak tahu. Buat pasal apa? Allah suruh. Allah suruh buat. Gitu. Saya pun tak faham apa. Gitu. Yang kita pergi kerusuh tu nak buat macam mana? Faham tak? Tu pergi kerusuh bukan nak faham ni buat ni apa semua. Pergi melontar. Orang tanya punggai apa? Adalah kata punggai syaitan apa? Ada orang tu. Gitu. 7 hari pertama pergi lempak 7 biji batu. Balik. Esok mai pula gedik jalan kaki. Punggai pula 7 biji batu. Balik. Lusa mai pula. Bukan senang. 5-6 kilometer mari nak pergi punggai 7 batu je. Faham tak? Fahamlah nak buat macam mana, nak lontar macam mana. Tapi apa maksud dia? Hanya Allah. Hanya Allah Ta'ala. Ada kita ragu-ragu dengan haji? Tak. Ini perintah Allah dalam Al-Quranul Karim. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu bulan yang dimaklumkan. Bulan yang dimaklumkan haji. Allah cerita. Mana bulan maklum? Bulan Syawal. Bulan haji. Ni habis 3-4 hari lagi ni masuk bulan haji dah. Zulqa'dah dan Zulhijjah, awal Zulhijjah. Tu ashhurun ma'lumat. Bulan-bulan ditetapkan. Bila Allah ajar dalam Quran, kita buat. Orang-orang lain, tuan-tuan sekalian, agama lain, kitab depa tu pun depa ragu dah. Betul kan? Dan memang tak betul pun. Hak mereka pegang tu pun, mereka ragu-ragu betul, tak betul. Bila pergi kepada nak buat, lagi ragu-ragu. Cuma buat gitu sajalah.
Itu. Kita dah awal-awal lagi. Zalikal kitab la raiba fih. Ini kitab tidak ada tanzilun min rabbil alamin. Dia diturunkan daripada Tuhan Rabbul Alamin. Allah yang turunkan Quran. Siapa turun? Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Tak ada ragu-ragu. Itu cerita dia. Jadi bila tak ragu-ragu, kita tenang. Bila cerita tentang mati, kita yakin dalam kubur ada soal muka nakir. Walaupun tak ada seorang pun hak bangkit daripada kubur habak, dia tak main pun. Ataupun dia main, aku tanya, dia boleh jawab, dia tanya, aku boleh jawab. Seorang pun tak bangun balik cerita. Tapi kita yakin dalam mata hati, yakin. Kerana itulah diceritakan Al-Quran tu cerita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita takut. Takut kita tak lepas soal dalam kubur. Bangkit di padang mahsyar. Semua ni kita yakin berlaku. Kalau tak yakin bukan orang Islam. Itu cerita dia. Baik. Biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Dengan suruh Tuhan mereka itu kepada jalan Tuhan yang amat kekerasan lagi kepujian. Allah Subhanahu wa taala, kitab ini minaz zulumati ila nur biizni rabbihim, dengan Tuhan mereka itu. Baik. Betullah Quran ini yang Allah sebut tu mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Itu Quran. Biizni rabbihim, dengan Tuhan mereka itu, dengan izin Tuhan mereka itu. Kalau Tuhan tak izin, tak jadi juga. Dia baca Quran, Allah tak buka mata hati dia, tak dapat petunjuk. Dia mengaji, Allah tak buka mata hati dia. Ramailah orang panggil sarjana, ahli cerdik pandai, cendekiawan yang hebat-hebat, yang mereka kaji Quran. Sehingga mereka jumpa teknologi-teknologi yang boleh dimajukan. Macam kita belajar dalam surah Ra'du, antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi nikmat besar ialah nikmat bayang. Bayang yang tak pernah ubah dan tak pernah menipu bayang. Bila cahaya tembak daripada timur, bayang ke barat. Bila bayang tembak daripada timur, panggil bayang tembak daripada barat, bayang ke timur. Bayang. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, bila Allah sebut, orang kaji tentang bayang. Apanya nikmat bayang ni? Kita ada bayang, semua ada. Bayang ni Allah yang jadikan. Orang kaji, timbullah kamera. Orang tangkap gambar, ada bayang, keluar hitam putih. Gantunglah gambar hitam putih. Orang kaji lagi bayang-bayang ni, kaji lagi bayang-bayang apa semua. Oh, rupanya gambar ni boleh di-color lagi dengan bayang. Kalau merah dibayangkan merah, kalau kuning dibayangkan kuning. Apa semua, keluarlah gambar yang bercolor. Kaji lagi apa semua tentang bayang ni, sampailah timbulnya wayang. Wayang, bayang, dekat-dekat tu. Nah, pergi, timbullah wayang. Nah, gitu. Sampailah hari ni. Telefon yang kita guna. Telefon yang kita guna, handphone. Dulu dengar suara sahaja, tapi bila hantar gambar, bayangan sana, dia tangkap sini bayangan ni, hantar bayang sini, nampak. Mari hari ni pula apa semua dengan bayang ni pula apa semua boleh buat live apa semua. Betapa hebatnya bila Allah Ta'ala sebut bayang. Nah, tu cerita dia. Ada orang kaji. Orang kaji tentang bintang, orang kaji macam-macam melalui Al-Quranul Karim. Tapi Allah tak izin dia. Lalu tak dibuka mata hati dia untuk beriman. Itu yang Nabi Ibrahim AS, bila dia berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa, antara baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang ni doa yang Allah ajar dalam Quran yang kita kena baca.
Rabbi syrah li sadri, hai Tuhan lapangkan dadaku. Bukalah dadaku. Ni nak mengaji baca doa, ni duk ngak tu dengar itu aja. Nah, macam cerdik sangat. Nah. Doa ni pun tak baca pun duk tu. Macam pandai sangat. Gitu. Baca Rabbi syrah li sadri. Hai Tuhan, bukalah dadaku. Hati aku ni buka, jangan tertutup. Ni bila orang terang macam duk nganga faham tapi tak reti apa. Nganga je apa semua. Tapi tak faham apa. Itu orang panggil telinga dengar, hati tak dengar. Rabbi syrah li sadri. Hai Tuhan, lapangkan dadaku. Wa yassir li amri, mudahkan segala kerja buatku. Boleh jadi mudah. Ngaji jadi mudah faham, perjalanan kita mudah, nak sampai mudah, minta mudah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, mudahkanlah semua perbuatan aku. Boleh jadi mudah. Ada orang Allah jadi mudahkan. Dia mudah tak payah. Dia buat kerja sikit-sikit jadi mudah bagi dia. Dia bela anak-anak pun tak payah, mudah. Nah, mudah. Panggil. Minta dia jadi mudah. Nah itu. Wahlul uqdatam min lisani. Bukalah simpul-simpul lidahku. Simpul-simpul lidah aku tu minta buka. Buka. Kadang-kadang baca Quran ni lidah tu macam bersimpul. Itu macam bersimpul. Orang sebut waladdo. Tu jenis penyakit timpui lidah. Nah ada. Ada cuba dah nak buat tapi tak boleh pi. Nah gitu. Iya kanu budu. Duk kanu. Oh tak kepala kanu. Nah duk kanu semua. Orang duk ajak lama dah tapi tak boleh nak ubah. Cuba baca tengok doa yang wahla mika. Itu Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Bukalah simpul-simpul lidahku. Biar aku sebut tu elok. Sebut tu elok. Macam bagi salam, bunyi kadang orang sebut elok je. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni kadang bagi salam pun bunyi macam duk dalam gua. Bersimpu je macam kulum lah tampar dalam mulut. Sebut pun tak mau jadi. Sebut tak mau jadi. Itu. Tu cerita. Baca apa kerah. Itu. Minta biar mudah sikit. Itu. Bila bercakap depan orang pun biar sebiji. Ni kadang-kadang pengurusi masjid cakap nak habaq nak tampar. Pedia tak tahu. Ada. Habaq biar sebiji. Tu kena baca tu. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya orang faham perkataan aku. Orang faham perkataan. Tu cerita dia. Tu disebut biizni rabbihim, dengan Tuhan mereka itu. Maknanya Quran sebagai yang Allah turun mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan. Ila siratil azizil hamid, kepada jalan Tuhan yang amat kekerasan lagi kepujian. Nak sampai pada Allah dengan Quran. Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu kita duk keliru tu. Kadang-kadang lahu ma fis samawati wal ard, kadang-kadang lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kadang-kadang ada wa ma, kadang-kadang tak ada. Lahu ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kena tengok bagi elok-elok. Kadang pakai semacam je. Baginya Allah Ta'ala itu, bagi Allah Ta'ala Tuhan yang baginya barang di dalam 7 langit dan barang di dalam bumi. Itu. Ma tu makna barang. Milik Allah barang 7 petala langit dan barang 7 petala bumi. Ada Allah milik Allah yang 7 petala langit dan 7 petala bumi milik Allah Ta'ala. Itu. Ma tu makna barang. Baik, yang ni
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala Tuhan yang baginya barang yang di dalam 7 langit dan barang yang di dalam bumi. Kejadiannya semua milik Allah. Allah tu siapa? Allah memiliki semua yang ada di bumi, semua ada di langit, milik Allah. Termasuk kita. Kita adalah milik Allah. Nah itu. Dan milik dan hambanya. Wa wailul lil kafirin min azabin syadid. Dan bersangatan azab bagi segala kafir, daripada azab yang sangat-sangat dalam neraka. Itu. Wa wailul, bersangatan azab bagi segala kafir. Apa kafir? Yang tidak percaya, daripada azab yang sangat-sangat azab. Kata Allah, bersangatan azablah bagi orang yang kafir, yang tidak percaya pada Quran. Bersangatan azab yang sangat-sangat azab. Azab di mana? Di dunia hidup mereka azab, di akhirat juga hidup mereka azab. Kaya tidak ada makna dan tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang kita tengok nyonya-nyonya hak kaya-kaya, tua dah, tak tahu nak buat apa. Duk nganga aja. Apek-apek yang duit berjuta. Tak tahu nak arah ke mana. Duduk dah. Tak tahu nak pergi ke mana. Azab. Kita Allah bagi paduan. Kalau ada harta, cara begini. Kalau tak ada harta, cara begini apa semua. Isi masa kamu dengan mencari hal-hal dunia, isi juga masa kamu untuk mendekatkan diri dengan Allah. Bagi di waktu tua. Kita bayangkan kalau kita ni tak dapat petunjuk Quran, tak tahu nak buat apa, kita dah tua, apa benda kita nak buat? Nak semayang tak tahu, nak puasa tak tahu, nak sedekah tak tahu. Semua tak tahu. Hidup kita azab. Tu di dunia. Sampai ke akhirat, azab dalam kubur, azab bangkit bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia tak percaya isi kandungan Quran, dia akan diazab di dunia dan juga di akhirat. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Bermula segala mereka. Siapa dia? Yang kafir-kafir yang kasih hidup di dunia atas akhirat dengan dilebih atasnya, dan menegah mereka itu pada jalan agama Allah, dan menuntut mereka itu akan dia agama, beri jadi bengkok, itu mereka itulah pada dhalalah yang jauh daripada jalan agama yang sebenar. Bermula segala mereka yang kasih hidup di dunia atas akhirat. Dia penting dunia daripada akhirat. Akhirat tak fikir dunia je. Dia nak atas dunia senang. Dia nak atas dunia kaya. Padahal kaya tara mana pun di depan kita mati. Depan kita mati. Sebab itu hidup kita ni macam duk terang selalu dah. Kita terpaksa tunduk dan sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita disuruh solat secara ikhlas. Kita sujud di bawah, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang tak sujud pada Allah pun hakikatnya dia kena sujud juga. Apa dia? Apabila tiba waktu dia tua, dia pasti tua. Dia tak ada kuasa untuk menghalang daripada tua. Dia kena tunduk, kamu tua. Itu cerita dia. Kalau tanya orang tua, nak tua tak? Nak tua? Tak maulah nak muda, segak, kuat, elok. Kena tua. Kamu terpaksa tunduk. Tua tetap tua. Itu cerita dia. Sampai dia terpaksa menyerah. Ada pergi tarik muka di Jepun tu, nak pergi nampak muda. Tua juga. Orang kata ada produk ni, bila pakai produk ni, dia muda 5 tahun. Bohong. Pergi beli. Satu celepar besar tu RM300. Sebab tu juta orang-orang jual kosmetik ni dia kaya. Sebab orang perempuan ni bukan cerdik sangat. Tu mula tu. Ngam panggil.
Dia sanggup punya nak lawanya, sampai bergolak bergadai. Hak kerja-kerja tu gaji 2,000, 1,000 untuk alat makeup. Itu alat makeup. Mau tak kaya jutawan kosmetik. Nah gitu. Bila laki-laki jual jutawan kosmetik, orang tak percaya. Hak laki-laki itu kena jadi perempuan. Tengok saya muka macam mana apa semua, riuh apa semua. Kenapa? Nak muda. Nak lawa. Kalau lawa boleh gagah lah. Kalau kata ada ubat boleh muda, bohong. Tak muda. Orang panggil. Tak muda. Tu cerita. Itu. Mata saya tak apa nampak. Yalah ni, pergi buat cermin mata. Bila duk test mata tu, sarung cermin mata, dia tahu ustaz sarung cermin mata tu turun umur 5 tahun. Bohong aku dulu tengok lagu tu juga. Panggil. Orang pandai nak bagi laku cermin mata panggil. Itu cerita dia. Dah tak boleh buat apa. Ni terpaksa sujud. Bila sampai sakit, masa kita sakit, kita kena sakit. Siapa nak sakit? Tak upaya, kena tunduk. Sakit, kamu sakit. Bila masa kamu jatuh, kamu kena jatuh. Mau tak mau pun tetap kena jatuh. Kenapa? Kamu kena tunduk bawah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti jatuh. Allah kata kerajaan BN jatuh. Jatuh. Walau siapa pun tak mau, mana mau. Aku tanya mau tak kamu jatuh? Manalah nak mau. Projek sana, projek sini, saham sana, saham sini, apa semua. Gitu. Dengan pergi sana ada escort, ada apa semua siap dengan kapal terbang. Tapi kena tunduk. Ada. Mesti sampai masa kita kena tunduk. Tu cerita dia. Tu nama dia Allah Subhanahu Wa Taala Aziz. Azizun Hamid. Azizun Hakim. Yang keras dan bijaksana. Terpulanglah kamu nak sujud tak sujud. Kamu tak mau sujud lantak kamu. Tapi ada hal-hal yang tertentu kamu kena sujud bawah perintah Allah. Cuma kamu degil. Itulah masa tu tak sedar. Kaki kita tengok kan. Allah bagi kaki. Tapi takdir Allah kaki kena kerak. Banyak. Siapa mau kerak kaki? Kita ada kaki ni bayang nak kerak kaki, ya Allah. Orang panggil. Dah kerak dah sebelah cukup lah. Esok doktor minta maaf lah pakcik kena kerak sebelah lagi. Kalau tak kerak boleh tak? Dia mendorak lah naik lagi apa semua ni apa semua. Kerak. Itu nama dia kita kena sujud. Ini maknanya tunduk tak tunduk pun hakikat kamu tunduk. Tua kamu, sakit kamu, kaya kamu, miskin kamu, semua. Sebab tu kita jangan sombong. Ayat lepas kita Allah merubah daripada satu keadaan ke satu keadaan. Bila duduk saja-saja tengok album kita waktu sekolah rendah dulu, malu nak tengok muka, selekeh, serebeh, beringu je. Dengan seluar pendek, uduh baik. Gitu. Bila tengok pula sekolah menengah, berlain sikit. Ni Allah berubah. Tengok pula hak kalau masuk universiti, berlain sikit. Tengok hak mula-mula rupa bekerja lain sikit. Tengok gambar masa bertunang, lain lagi. Tengok gambar masa menikah, lain lagi. Tengok gambar masa ada cucu, lagi lain. Semua. Maknanya Allah dah ubah tahu tak? Setiap saat setiap ubah. Apa masalah sangat Allah nak ubah daripada sihat kepada sakit? Daripada kaya kepada miskin. Allah berubah selalu. Ni kadang hidup atas dunia ni sombong, sangat langit sombong. Tapi itulah kehidupan kita. Macam saya sebut dah minggu lepas. Kalau kita berjalan di Padang, saya sampai di Padang Indonesia. Orang nak bawa kita tengok tasik. Tasik di atas gunung. Naik kereta, naik. Sampai ke muncak gunung, tengok tasik. Seluas-luas tasik. Di Medan pun ada dekat je Medan.
Sejauh Langkawi naik kapal terbang. Naik kereta pergi pada Danau Toba. Tasik yang begitu luas atas gunung. Kenapa? Dulu gunung batu. Allah letupkan dengan gunung berapi yang cukup dahsyat sampai gunung tu bertukar menjadi tasik. Gunung batu yang begitu pejal itu tukar jadi tasik. Jadi bila tengok lagu tu, yang kamu ni sombong sangat dengan sihat kamu, sombong sangat dengan kaya kamu, sombong sangat dengan lawa kamu, sombong sangat dengan suara sedap kamu, sombong sangat dengan pandai kamu, Allah tak boleh ubah ke? Boleh. Dulu dia permain bola sepak terkenal, kuatlah. Betih ni pejai. Tengok urat-urat pejai. Kuat apa semua. Sekarang duduk atas katil lumpuh kecil berak pun orang kena basuh. Kena ingat sama. Ini. Dulu kamu orang hero, kamu orang kuat, kamu apa semua, Allah ambil balik. Jangan lupa kuasa Allah. Itu. Dan bermula segala kafir-kafir yang kasih hidup di dunia atas akhirat dengan dilebih atasnya menegah mereka itu daripada jalan agama dan menuntut mereka itu akan dia beri jalan bengkok itu, mereka itulah patut dalalah yang jauh daripada jalan agama yang sebenar. Agama yang betul beri bengkok, pergi kot lain. Agama suruh gini kamu talau kot lain, agama suruh kena kamu talau kot lain, beri bengkok. Janganlah duk bengkok agama. Nada. Jangan duk bengkok agama. Kita ni pun tak tahulah. Kadang-kadang tengok sakit kepala. Ni duk kerja bak zakat. Tak tahulah macam mana. Pi bagi kat orang kafir tolong edarkan zakat. Nanti sekali. Wakil rakyat tu tak Islam, bagi duit zakat suruh edar. Tak boleh jaga ke? Lepas tu panggil pula orang duk tafsir gini-gini, hak ni kata haruh, yang ni kata gini, yang ni kata ni. Kita jangan bagi agama kita tu bengkok. Faham tak? Biar lurus elok-elok. Takkanlah nak pergi edar zakat pun sampai tak ada orang nak edar. Tuan-tuan, bila kata wakil rakyat bagi ni, tuan-tuan, dia ada pasal. Orang politik ni dia ada pasal. Bila dia bagi, dia ada untung politik dia. Ada. Dia sepatutnya mempanggil, yalah Islam tu tak apalah. Allah, kalau tak ada lah pejabat zakat ni, kalau tak ada sangat nak bagi, panggil aku pergi tolong bagi. Belambak boleh bagi tu keram dah tu. Saya takut nak pergi bagi, tuan-tuan sekalian. Bila bagi, macam saya bagi duit tuan-tuan sekalian, tuan-tuan duk bagi tahun ni paling banyak habis dah duit pun. Satu tempat lagi tak ada, tak lagi siapa nak bagi lagi buat mai. Panggil. Saya pergi bagi di Bagan Kampung Perleh. Situlah mula-mula saya mengajar. Ada belen lagi buat pergi ke pondok Lanai, pondok Pek Panjang bagi tok guru bagi tok pondok apa semua. Orang nampak apa? Ustaz Mentalik lah bagi. Terima kasihlah Ustaz, terima kasihlah. Tak panjang umur Ustaz, sihat walafiat, murah rezeki. Gitu. Aku ni tolong sampai je. Boleh sampai je. Orang nampak apa? Nampak saya. Nampak saya. Tuan-tuan sekalian. Gitu. Nanti kalau saya masuk pelihara, orang undi saya. Sebab saya yang bagi. Faham tak? Begitu juga dengan zakat. Tak apalah, saya pun ingat tuan-tuan, kalau orang puji ustaz, doa ustaz, tuan-tuan pun syok kan? Tak apalah, tuan-tuan puji kami, tak apa, doa lah kat ustaz pun tak apa, ustaz kami. Ngaku pilah. Ada. Gitu, tak apalah, tak ada masalah. Tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang saya pun takut, ya Allah, mereka ni pakat duk puji aku, baiklah, baguslah, apa semua. Saya tolong ambil dia, tuan-tuan, tolong bagi. Tak apalah, tuan-tuan pun tak rasa masalah apa semua, sebab yalah sama Islam, ustaz kita pula, kita pun wakil kat dia apa semua. Ni kalau kita pergi bagi zakat kat pejabat zakat ambil duit tu pergi bagi kat kapiak, tolong bagi, orang pergi puji kapiak tu. Tuan-tuan sakit hati tak? Ni mula aku nak terah ni. Ini masalah dia, tuan-tuan sekalian. Bukan soal harus tak harus bagi, duduk pergi hurai harus tak harus apa semua. Ini soal laba politik nama dia. Dan tuan sekalian, kita janganlah bengkok agama. Tak larat dah kita nak jawab.
Tak larat nak jawab. Itu. Lepas tu tak ada selesai lagi pun nak kena jawab pula. Boleh tak buka puasa di Tok Kong? Pula dah. Di Johor nak buka puasa di Tok Kong pula dah. Kita nak apa semua ni. Ini masalah. Tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang kita tak ada nak letih kita nak jawab ni tuan-tuan sekalian. Benda-benda hukum macam ni tuan-tuan. Bukan boleh pak jawab. Kalau terkentuk batal dia semayang. Dan jawab tak apa. Ada memang dah ingat dah. Hak ni nak kena rujuk pula. Mufti pula nak kena fikir. Nak kena apa-apa semua gini. Orang politik ni bagilah Tok Guru rehat tak. Ngada. Gitu. Macam-macam. Tuan-tuan sekalian. Punyalah kita nak bawa satu benda. Ni. Tuan-tuan sekalian. Yalah ibadah yang suci, yang mulia apa semua. Pergi buka puasa dalam Tok Kong. Berfikir tuan-tuan sekalian. Bukan soal kata sah ke tak sah, soal apa semua tuan-tuan sekalian. Tapi kita nak dakwah, pilah dakwah. Yang pergi buka puasa ini tuan-tuan sekalian. Nak dakwah lah. Cerita puasa ni gini. Tapi janganlah sampai mencemarkan kemuliaan Ramadan, mencemarkan kita punya ibadah. Depa pun tak tahulah tuan-tuan sekalian nak cerita lah ni. Ni. Pergi suruh Hindu tolong bagi zakat pasal dia wakil rakyat. Orang nak tipu tak nak tipu macam mana tu? Apa dia kotak tu pun tulis pejabat urus zakat. Cuma Hindu tu belik sikit atas kepala macam pakai tudung tu. So dia masuk asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Tak apalah. Tuan-tuan sekalian. Allah, tuan-tuan sekalian. Kita tak bolehlah nak marah pejabat zakat pun tuan-tuan sekalian sebab pejabat zakat ni pun depa kena tekan juga. Sebab hak lantik depa pun orang politik juga. Ini. Salahlah tuan-tuan sekalian. Ni jadi. Kadang-kadang kita nak betul bengkok. Betul tu kata agama ni jangan beri bengkok. Lurus. Itu cerita dia. Kadang-kadang kita berbuat atas nama dakwah. Dakwah ni tuan-tuan kita kena dakwah semua. Kita kena dakwah. Urusan dakwah macam sahabat lah tuan-tuan. Orang-orang yang tak baik, orang jahat kita tak boleh berkawan dengan dia. Sebab dia kata pula kalau tak berkawan dengan dia siapa nak dakwah? Dakwah tetap dakwah benda lain. Nak jadikan sahabat qarib tu benda lain. Tuan-tuan sekalian. Bukan kata bila dakwah dengan kawan ni sama tak. Tu kena faham. Faham. Banyaklah kalau lah ni tuan-tuan. Letih jadi ustaz tuan-tuan. Tu orang tanya pula ustaz macam mana? Tak tahu aku. Kadang-kadang jawab begitu. Gitu. Agama ni betul. Ni saya gini sebut saya gini ada pula tukang hurai pula ni. Ni tukang hurai apa semua tegak tak kena saluran lah apalah. Ini macam-macam. Tuan-tuan sekalian. Tak ada kira saluran tak saluran. Siaran ni lah saya duk bagi saluran pun selalu. Tuan-tuan sekalian. Ini cerita. Ni orang panggil kadang labuk setiap benda macam saya kata tadi. Kalau orang puji saya dengan sebab tuan-tuan bagi-bagi kumpul saya tolong bagi, orang puji saya lah. Ustaz tolong bagi, tolong puan terima kasih lah ustaz, kami doa gitu gini apa semua ni. Saya rasa tuan-tuan pun taklah sakit hati terang mana sangat. Macam mana pula kalau tuan-tuan bagi duit dekat saya ni dapatlah 10,000. Saya ambil 10,000 tu bagilah kat Hindu, tolong pergi bagilah kat ni anak nombor saya bagi, orang pun puji Hindu tu. Tuan-tuan sakit hati tak? Ada. Tu cerita dia. Tuan-tuan sekalian. Yang gaduh nak bagi zakat tu sangat pasal apa? Pasal dia ada untung politik. Orang kenal dia ada nama, dia ada apa semua. Allah, hampa ambil lah duit kerajaan. Nama pun ahli parlimen. Ambil duit kerajaan. Dia nak bagi ni apa semua. Dia korek dia zakat tu pasal apa nak bagi? Saya sakit hati tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian. Ambil duit kerajaan. Macam-macam ada apa semua tu. Tak ada tu suruh bagi. Tidak apa ambil duit hang tu. Duit hang tu lagi lah. Duit elang hang tu ambil bagi. Tu cerita dia. Ada gaduh apa semua. Ini tuan-tuan. Letih. Letih. Kita baca pula harus orang kafir tolong agihkan zakat. Pula. Gitu. Macam sebut harus kadang-kadang tuan-tuan sekalian. Hukum ni. Macam dulu saya ada tegaklah sikit. Azan dengan qamat sahaja dibenarkan. Menggunakan speaker luar. Adapun hak lain-lain tidak dibenarkan. Sampai nak
nak buat satu akta. Saya sendiri sini pun tuan-tuan sekalian, hanya azan dan qamat saja, pakai speaker luar. Semayang kita pakai dalam saja. Suasana kita sini. Tapi kita nak buat satu undang-undang tak boleh, tuan-tuan sekalian. Jadikan satu undang-undang, esok timbul sama menyamai. Nada. Ya susah kita pula masjid ni kena sama. Pasal apa? Kuliah buku speaker orang. Nada. Masjid ni kena sama apa semua khutbah buku speaker derah apa semua. Timbul masalah kepada apa semua ni, tuan-tuan sekalian. Sakat tegak bagi nasihat tak apalah. Satu. Yang keduanya, tuan-tuan, kadang-kadang kita dihimpit. Ada projek-projek perumahan yang besar-besar, projek-projek perumahan apa semua, mereka tak beli tepi masjid, tepi surau. Sebab dia tak mau ganggu. Begitu. Jadi masjid, rumah-rumah ke tepi masjid, tepi surau ni taklah mahal sangat. Oh, kita boleh beli. Kalau sunyi, sepi apa semua, esok mereka beli rumah sampai tepi tangga masjid. Rumah mereka juga. Tu cerita dia. Ni. Ada hal-hal yang tertentu orang panggil. Bukan kata benda tu tak bagus, tapi kena tengok panjang cerita. Panjang, tuan-tuan sekalian. Ni. Ini memang berlaku, saya tengok gambar sendiri. Wakil rakyat bukan Islam pergi bagi sumbangan zakat. Ada. Dan disahkan oleh pejabat zakat. Ini macam mana cerita? Tuan-tuan sekalian. Gitu. Dia kata pula, ustaz cakap ni awak, ustaz tak nasihat terus. Kami mesyuarat setahun 3 kali. Nak berjumpa pula bulan 7 tu. Tahun 3 kali mesyuarat, tuan-tuan. Nak berjumpa apa? Mesyuarat kali pertama bulan 1. Bulan 1 baru ni. Lepas tu mesyuarat pula bulan 7. Puah lampu. Tu cerita dia. Ini. Dah sakit hati, tuan-tuan. Ada. Ni, benda berlaku. Agama biar dah lurus. Benda tak boleh tetap. Jangan kita ni kerja nak pergi bengkokkan agama. Bengkok agama. Tuan-tuan sekalian. Kalau mereka turut serta nak tengok suasana orang Islam, macam mana berbuka puasa mereka main, alhamdulillah. Tapi kalau kita nak pergi buka puasa di dalam kuil Hindu, nak pergi buka puasa dalam gereja, nak pergi buka puasa dalam tu, kena fikir panjang. Tuan-tuan sekalian. Nak fikir banyak. Tu cerita. Macam lah ni lah. Nak buat pula satu bagi supaya mengenali agama lain pada anak-anak sekolah. Ada. Biar dia kenali semua agama. Islam, Buddha, Hindu, belajar. Ada pelajaran dia apa semua. Bukan tak boleh. Budak-budak sekolah menengah ni, tuan-tuan, baca Fatihah tak betul lagi. Akidah tak sah kata kok mana. Hak sifat 20 terus tak mengaji apa dah. Tiba-tiba kita nak dedahkan lagi agama-agama yang lain. Yang ada sebut nama Ibrahim, cuma tak panggil Ibrahim je. Tapi dekat-dekat sebut nama Maryam, tapi mereka panggil Maria, yang tular lah. Nanti. Sebut nama Daud, kita belajar Daud, mereka panggil David. Orang panggil. Nak kenal agama lain apa semua. Kita tak harap, tuan-tuan sekalian, tak harap. Tak harap maksudnya mana? Penerapan agama di sekolah-sekolah menengah ni, tuan-tuan sekalian, sangat lemah. Kalau cikgu sekolah ada sini, dia tahulah macam mana. Ni kalau cikgu sekolah ada sini, kita boleh harapkan anak kita satu hari, anak-anak murid kita bukan belajar agama Islam saja dan belajar agama-agama lain di sekolah. Kita boleh harap kan? Kita takut. Tuan-tuan sekalian, takut. Bukan takut pasal kata agama mereka tu betul tak. Kita tahu betul, tak ada hujah, tak ada apa. Banyak apa semua penyelewengan, berlaku apa semua. Tetapi anak-anak kita tak bersedia. Kerana ke Quran pun ada diberi lagi kafar. Kadang-kadang ni umur 18 ni habis sekolah menengah, ada SPM keluar apa semua. Bila interview balik, tuan-tuan, fardu ain pun tak boleh lepas. Mana hadis pun tak boleh. Tambah perempuan tu bab bersuci haid nifas wiladah pun tak ngerti. Nak bagi lagi pula bagi dia faham agama-agama lain. Ni semua tuan-tuan berserabut kepala otak semua. Dan tuan sekalian, faham Islam, reti Islam, ngaji Quran bagi habis, tuan-tuan sekalian.
Itu. Kadang-kadang kita nak tunjuk kata kita ni terbuka, tapi bahaya. Bahaya. Tuan-tuan sekalian. Kita sebut dulu. Golongan LGBT pun ini satu komuniti yang kita apa semua. Itu. Dulu kan di Pinang dulu di bangunan lambang salib. Betul-betul salib. Itu. Sampai Ketua Menteri Pulau Pinang pun tak setuju awak pergi buat lagu tu. Ya apa orang riuh apa semua ni. Bagus apa semua. Hak kita pula kata salib ni kalau sekali tengok semua salib, kita depa lagu tu pun salib pula. Ini cerita dia. Kita tak boleh sangat sesetih kalau kita depa lagu tu pun nampak macam salib juga. Bukan kata nak pergi betul bagi elok-elok dah. Nak bagi ruang lagi apa semua. Ini cerita. Bila kita kata lagu tu ustaz-ustaz lah ni jumuk, tak terbuka, tak apa. Ni masalah, tuan-tuan. Kita kena jagalah agama kita. Ada. Agama kita kena jaga. Tak apa nak jaga lagi. Jangan bagi agama tu betul itu menjadi bengkok. Ada juga tuan-tuan tak dinafikan. Kita nak tunjuk lebay sangat tapi tak kena dengan agama. Pada sampai tak kahwin. Yang panggil. Sampai tak mau ambil tahu apa. Ni apa semua. Kadang-kadang kita telajak kita nak zuhud sangat jadi macam Sami pun ada. Itu. Jadi kita kena agama kita ni biar betul macam mana Allah Taala ajar, macam mana Nabi ajar, itu macam tu. Tak ubah. Baik. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi liyubayyana lahu. Dan tiada kami suruh daripada seorang pesuruh jadi rasul itu melainkan dengan lidah lorah kaumnya supaya menyata ia bagi mereka itu barang yang disuruh kerja dan disuruh tinggal. Begitu. Tidak kami hantar rasul kecuali rasul itu dengan lidah kaum mereka itu. Dengan lidah kaum rasul ni dengan lidah kaum mereka itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun kepada orang asalnya dibangkit di tengah-tengah orang Arab. Nabi bercakap dalam bahasa Arab, Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berbeza dengan nabi-nabi lain. Nabi lain dia turun kepada kaum mereka. Nabi kita rahmatan lil alamin, pembawa rahmat kepada sekalian alam. Maksudnya bukan orang Arab saja, semua. Hari ini orang kita bila sebut bahasa Arab ni bukan bahasa orang Arab saja, termasuk bahasa kita. Kalau kita belajar di pondok, saya belajar pondok dulu. Ustaz-ustaz ni tak pernah pun mengaji luar negara. Mengaji pondok saja. Ramai ustaz-ustaz kami yang tak reti baca kitab Jawi, hanya reti kitab Arab je. Punya begitu. Kitab Arab reti, suruh baca kitab Jawi tak reti. Baca kitab Arab baca apa semua. Ini apa panggil? Maknanya itulah mukjizat Al-Quranul Karim dan bahasa Arab. Dan hari ini kalau kita pergi ke pondok-pondok 20 mata pelajaran semua Arab lagi. Dan kitab Arab yang besar-besar yang hebat-hebat itu dibaca dengan mudah. Ini rahmat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang boleh bercakap Arab fasih, tuan-tuan sekalian, baca Quran fasih, lebih fasih daripada orang Arab, orang Malaysia, orang Indonesia. Nah itu. Sebab tu kata Nabi Muhammad SAW diturunkan di tengah-tengah orang Arab, kaum, bahasa kaum Arab sendiri, tapi bahasa Arab tu dikembangkan bila sebut dengan jelas. Seorang pun nama pun di Indonesia boleh baca, sampai orang Arab pun geleng kepala. Apa fasihnya disebut. Bahkan anak-anak kita hak pergi belajar, hak ngaji pondok, pergi belajar di Mesir, belajar di apa semua tu, dengan nahu dia cekang apa semua. Kadang-kadang dia tengok orang Arab cakap sendiri pun tak betul nahu. Tak betul nahu. Ini hebatnya bahasa Arab. Hebat bahasa Arab. Itu. Baik. Fayudillullahu man yasha, maka menyesat mereka itu yang dikehendaki dan hidayah mereka itu dikehendaki. Siapa yang Allah Taala kehendaki sesat, sesatlah mereka. Siapa yang Allah kehendaki dapat hidayahlah ia. Wa huwal azizul hakim, dan ialah Tuhan yang amat kekerasan pada miliknya, lagi mak hakim pada perbuatannya. Walaqad arsalna Musa biayatina,
Sesungguh telah kami jadikan Musa itu pesuruh dengan membawa mukjizat kami dengan 9, dan kami kata kepadanya, ya Musa, an akhrij qaumaka minaz zulumati ilan nur, bahawa keluar olehmu akan kaum engkau Bani Israel itu daripada zulmah kepada kufur. Bukan Nabi Muhammad sahaja yang mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya, nabi-nabi lain pun begitu. Nabi Musa nak mengeluarkan kaum dia daripada kegelapan kepada cahaya. Itu. Wa zakkirhum bi ayyamillah, dan peringat akan mereka itu dengan banyak nikmat Allah atas mereka itu, dengan lepas mereka itu daripada azab Fir'aun, dan lepas daripada karam laut Qalzum dan karam Fir'aun padanya, dan turun manna wa salwa, dan taubat daripada sembah Injil dan lain-lainnya. Wa zakkirhum bi ayyamillah, peringatkan mereka itu dengan ayat-ayat Allah. Peringatkan mereka itu dengan ayat-ayat Allah. Tu Allah Ta'ala sebut pada Nabi Musa, ingatkan kaum kamu dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ni kalau kita Quran, dan begitu juga kitab-kitab yang Nabi lain, Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim. Termasuk juga ayat-ayat Allah alam ini. Tolong bagi peringat. Malam, siang, hujan, panas, gelap, cerah. Ini pun semua ni ayat-ayat Allah. Bagi peringatan. Kadang-kadang lupa leka. Di sebalik nikmat Allah Ta'ala, dia lupa bersyukur. Macam tengok kata tadi, di atas bukit ada gunung, di atas gunung ada tasik yang begitu luas. Ini ayat-ayat Allah. Bagi peringat. Allah boleh buat. Kita sendiri berubah daripada satu keadaan ke satu. Kena bagi peringat. Kadang-kadang orang lupa. Ini ayat-ayat Allah. Sakit, itu ayat-ayat Allah. Baik. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Bahawasanya pada demikian itu, mengingat itu beberapa ayat, tanda kebaikan bagi tiap-tiap orang yang banyak sabar atas taat, lagi banyak syukur atas nikmat. Bermula pada demikian itu, ayat-ayat Allah itu beri peringatan kepada orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Itu habis tentu. Wa iz qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum.